والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يهدرون. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله. لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله. ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Kitab kita pakai muka surat 33. Cuba pula anak-anak perhati perkataan Imam Abi Hanifah rahmatullah alaihi wa radhiyallahu ta'ala anhu yang tersebut dalam kitab Al-Furqan juga, muka surat 16. Muka surat 16 juga. Atana. Pada sekalian, pertama sekali syukur Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia Dia semata-mata. Kurniaan daripada Dia jualah yang masih menyebabkan adanya kita lagi atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Syukur kita dapat Islam dengan limpah kurnia Dia. Dengan dilahirkan kita daripada mak ayah kita Islam, kita dapat Islam. Alhamdulillah. Islam kita dapat pula Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk ikut perintah Dia, taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Dan limpah kurnia daripada Dia juga diberikan kita keinginan, semangat untuk menuntut ilmu, untuk mengenali dan memahami perjalanan agama ni, khasnya perjalanan akidah. Alhamdulillah. Akidah pula atas tepat akidah ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Diberikan kita kehalubaan untuk mencari ilmu ni. Alhamdulillah. Diberi pula kehalubaan untuk beramal ni. Alhamdulillah. Wajib atas kita mengenali semua nikmat ni datang daripada Allah Taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa sahaja yang ada pada kamu ni berupa nikmat, ia adalah daripada Allah Taala. Tiada lain. Kita hidup menikmat daripada Allah, melihat pun daripada Allah Taala, mendengar pun daripada Allah Taala, boleh bergerak pun daripada Allah Taala. Tidak ada apa satu pun atas muka bumi ini yang boleh bergerak, boleh ada, boleh memiliki keupayaan, kederat, pengkhususan dengan ciri-ciri yang Allah Ta'ala telah tentukan, melainkan semuanya adalah ketentuan dan limpah kurnia daripada Allah Ta'ala semata-mata. Alhamdulillah. Syukur diberi kepada kita keupayaan malam ni boleh hadir untuk solat maghrib berjemaah. Dan musim PKP ni, mayang di masjid ke, surau ke, rumah ke, cari jalan macam mana nak dapat berjemaah. Satu syariat diajar kita untuk haluba, patuh, taat. Diajar kita untuk menjauhkan maksiat. Diajar kita untuk melawan nafsu, malas, bodoh, lalai. Supaya kita ni jangan hidup dalam keadaan ikut nafsu, ikut syaitan. Syaitan musuh kita. Nafsu pun adalah musuh kita. Dua-dua kita kena mujahadah, kena lawan. Dan wajib kita belajar macam mana nak lawan dengan syaitan, nak lawan daripada tipu daya syaitan. Macam mana nak kenal nafsu, macam mana nak didik nafsu supaya nafsu ni mutmainnah, tenang dia dengan ingat Allah, tenang dia zikir Allah, tenang dia kasih Nabi SAW,
kasih dia selawat salam atas Nabi SAW. Nafsu ni kena asuh. Bukan senang tadi sekalian nak mengasuh sebut mulut boleh. Mudahan dengan kita faham ni, Allah Ta'ala faham dengan kita, dijadikan kita bersungguh-sungguh untuk menjadi orang yang abid akan Allah Ta'ala, nak menzahirkan keberhajatan diri pada Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Makhluk ni sentiasa dalam keadaan berhajat hanya pada Allah Ta'ala. Allah dia ilah, dia tak hajat pada sesuatu apa pun. Alhamdulillah, nikmat demi nikmat Allah Ta'ala beri, khasnya dalam keadaan kita masih dalam PKP, diberi kita untuk boleh mengikuti pengajian walaupun dengan kuliah bersiri, walaupun tak boleh hadirkan diri, tengok melalui kaca handset, tapi dah tak ada TV, saja bunyi-bunyi sajak sikit di hujung belakang tu. Allah Allah. Jadi insya-Allah kita nak sambung ni masih dia dalam rencana kita nak mengaji, nak belajar, nak faham akidah betul, nak faham apa sepatutnya kena faham akidah ke Allah Ta'ala. Dia ada disiplin dia, ada ilmu dia kena belajar. Allah wajib dikenal, tapi jangan sampai tersilap kenal. Allah wajib dipaham, jangan tersilap faham. Kesalahan dalam bab ketuhanan pula dia besar. Tak guna ibadat banyak kalau akidah rosak. Na'udzubillah. Akidah betul, amalan rosak tak guna juga. Pasal nama dia fasik. Dia walaupun amal salih tapi fasidul aqidah, walaupun rasiqul ibadah. Kalau fasidul aqidah, rasiqul ibadah, tak terpakai, silap kufur. Na'udzubillah. Maksudnya apa? Rosak akidah walaupun ibadah bagus, taat masya-Allah, baca Quran punya rajin, tapi tafsir Quran ikut pelhotak sendiri, faham ikut faham Wahabi, tak pakai. Orang kafir di akhirat esok, antara yang dia akan bawa adalah amalan baik dia. Dia buat amalan baik dia, mengikut cara dia faham baik lah. Memang dia ada buat baik, dia sedekah, kadang kalah kita sedekah. Ada orang kafir rajin sedekah, ada orang kafir suka buat kebajikan, ada. Kok kita tak bisa jumpa orang kafir tu Tapi apa kebaikan dia buat tu sedikit, walaupun sebesar zarah, tak akan bermanfaat pada dia, kerana tak ada syarat dia untuk dapat manfaat dengan ibadat yang dia buat. Apa dia? Iman Allah Ta'ala. Hati kita boleh ada perasaan Allah Ta'ala ni adalah benda besar Allah Ta'ala beri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita untuk sentiasa Allah hadir di hati. Pasal ni adalah menyebabkan adanya nilai kita yang Allah Ta'ala pandang setiap hari. Kalau tidak, tak ada nilai satu sen pun, walaupun ibadat selautan saujana lautan memandang yang jauh tak terperi, ataupun setinggi bukit ataupun gunung yang jauh meninggi, semuanya tak terpakai, ibarat macam makanan di celah gigi. Sedikit saja main bahasa saja sikit ni. Saya ni pun tak tahu, pasal dulu mengaji tu guru dia ajar prinsip-prinsip tu. Saya bukan saja kan nak buat tu, tapi bila bercakap tak tahu dijadikan ada minat bahasa pada situ. La haula wala quwwata illa billah. Saja-saja nak buat bahasa itu, kadang-kadang ada mazmumah ni. Memang ada bicara dalam kitab-kitab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita semua daripada sifat mazmumah ni. Jadi asal nak sebut apa? Orang yang fasikul akidah, walaupun ibadah dia hebat, tak terpakai. Besar tak terpakai je dah, sampai tak ada nilai walaupun sebesar zarah. Saya nak sebut orang kafir, walaupun kebajikan dia ada, tak terpakai pasal iman dia tak ada. Kalau ada pun di akhirat esok, dia hanya boleh pandang. Dia boleh pandang, tapi apa yang dia buat tu tak boleh manfaat pada diri dia. Quran sebut apa? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat walaupun sebesar zarah kebaikan, yarah,
pasti dia akan dapat melihat kebaikan yang dia buat. Orang kafir dia boleh tengok kebajikan dia. Aku sedekah. Ni cerita orang kafir sikit lah. Ni aku sedekah ni, aku tolong buat rumah orang tua-tua, rumah kebajikan. Ni sedekah, yang ni bantu. Ni bantuan COVID, bagi face mask free. Contohlah, orang kafir pun buat apa? Kita pun tak bagi face mask free. Semua nak berniaga je kalau boleh nak kayakan diri. Khasnya dalam keadaan tersepit macam ni. Masing-masing kalau boleh nak menjana ekonomi ya. Tapi orang kafir pula pemurah dengan memberikan berbagai-bagai bantuan kepada kita dengan tanpa mengira agama dia bagi. Kalau tak bagi itu satu hal. Kita cerita kalau dia bagi. Dia mahu kena buat kebajikan baik pada kita. Tapi dia hanya boleh pandang. Begitu juga wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau buat jahat pun memang kita akan pandang jahat yang kita buat. Antara kita akan pandang jahat baik kita buat ni bila nak mati. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'. Ada dua tafsir ulama pada ayat Quran tu. Apa dia? Allah Taala kata pada hari itu setiap diri akan dapat melihat apa yang dia buat amal, sama ada benda baik ataupun dia buat benda buruk. Dia akan dapati amalan yang dia dapat dia duk buat tu hadir, walaupun baik walaupun jahat. Maksud hadir tu apa? Dia akan nampak ibadat dia buat satu-satu kan. Allah Ta'ala hadirkan apa yang kita buat sejak daripada kita balik bila sampai mati. Antaranya bila masa nak sakaratul maut, nampak satu-satu. Ni daripada aku balik tak sembahyang ni. Sana buka aurat. Ni. Satu-satu mana yang taubat tu tengok lega, tak taubat. Tengok satu-satu. Jadi setiap orang dia akan ada sakaratul maut. Ada mabuk-mabuk nak mati. Semua orang kena. Melainkan orang-orang yang dipelihara oleh Allah Ta'ala yang mereka ni memang dalam keadaan dah taubat, betul-betul insaf, sungguh nak istilahnya nak ingat Allah Ta'ala, takwa Allah Ta'ala, taat ke Allah Ta'ala. Diasuh pula oleh guru yang taat sehingga dia menjadi orang yang sangat taat sampai mustahil untuk lupakan Allah Ta'ala. Mereka ni Masya Allah, kita kotlah tak dapat macam tu, tapi mudah-mudahan dia bertemu kita guru dengan orang-orang yang boleh tunjuk ajar kita jalan macam tu. Kalau dah bertemu kan Masya Allah baiknya kita. Cuma kita lah belum cukup baik. Kita ni macam-macam hal kan. Banyak halangan yang ada keliling kita yang kita belum boleh lawan lagi. Nafsu syaitan kat kita suku, orang keliling suku, dunia suku, cita-cita tinggi suku, angan-angan suku, nafsu suku. Masya Allah susah kita. Satu kita kena duduk ramai-ramai berkumpul, duduk bawah pimpinan guru khasnya. Kalau saya sebut saya pun masih berguru, tapi mai masalah macam kita ada ni tak boleh nak pergi jumpa guru. Jadi kita lah orang pula anggap sebagai guru. Buat apa yang boleh untuk kita sama-sama bangun untuk taat pada Allah Ta'ala. Itu je kita punya kebolehan yang ada. Usaha sebaik mungkin. Tu pun kalau boleh taat pun Allah yang bagi. Limpah kurnia dia belaka. Bukannya benda kita. Dengan kita ungkapkan la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Dia bagi kita boleh taat pada dia. Ini adalah perjalanan kita untuk menjadi hamba Allah Ta'ala. Jadi asal nak sebut apa? Semua tu kita akan dapat lihat. Itu waktu nak mati, sakaratul maut. Lagi bila kita akan dapat lihat ni? Bangun pada kubur. Bangkit aja. Antara ulama sebut yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara tu. Yaum bila ya? Yang yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su' ni bila? Waktu bangkit dari kubur. Yang kita hidup tu, kalau kita hidup 1000 tahun pun bangkit tu nampak lah amalan daripada balik. Lepas tu mula-mula umur taklif kita nampak satu-satu. Yang tu yang kullu nafsim
kullu nafsin bima kasabat rahina. Itu satu. Likulli mri'in yawma idzin sya'nun yughni, likulli mri'in yawma idzin sya'nun yughni. Hari bangkit dari kubur tu, di padang mahsyar tu, semua orang dia akan ada urusan yang menyibukkan dia, tak peduli pada orang lain. Bangun tu pula bertelanjang, kulup balik, walaupun dah masuk jawi. Panjang cerita tu kan, tapi sekali lalu sebut gitu. Asal nak cerita macam mana? Walaupun ada ibadat, akidah rosak, tak terpakai. Khas orang kafir. Termasuk daripada tu, siapa-siapa yang boleh jatuh kafir. Satu, kita belajar bab-bab macam ni, nak jaga sangat, takut-takut boleh rosak akidah kita. Tambah pula kita rosak akidah ni bukan tak terima Islam, bukan tak terima Allah sebagai Tuhan, bukan tak terima Nabi Muhammad sebagai Rasul ikutan, tapi jadi Wahabi, faham ketuhanan tak ketahuan. Ini masalah itu. Itu yang kita nak sambung ni. Mudah-mudahan dengan kita faham ni, kita boleh jauhkan fahaman yang salah ni. Betul perjalanan akidah kita. Pasal akidah ni dia adalah hari-hari punya praktikal untuk sentiasa zikrullah, la ilaha illallah, Allah. Cuma kita belumlah sampai tahap nak serius dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita semua serius ni, Masya Allah, memang takkan ada sibuk kita setiap hari, melainkan semua zikrullah. Cuma zikrullah tu bukan tasbih duk wada itu, bukan macam tu. Kena ngaji. Rasulullah adalah orang paling ingat Allah Ta'ala, dan dia ialah orang paling sibuk seharian. Bukan sibuk dengan makhluk, sibuk dengan Allah Ta'ala, sibuk dengan khalik makhluk. Dengan makhluk dia berhubung, tapi hati sentiasa bergantung, bernaung pada Allah Ta'ala. Dia akan berhubung dengan makhluk dengan cara makhluk, kaifiat makhluk. Berbicara, nasihat, amar ma'ruf, nahi munkar. Ada tempat dia marah, ada tempat dia lemah lembut, ada tempat ketika dia perang. Nabi bukan semua lemah lembut, diam, okey, lembut, tak apa. Kita kena bersabar banyak-banyak. Bukan semua tempat je tu. Ada tempat jihad, charge, bunyi udil sikit kan, marah ke depan. Dia bukan suruh askar dia marah, dia ada depan sekali, la ilaha illallah. Rasulullah bukan lembek, warang je. Ada tempat lah kan? Ada tempat. So, ada orang duk faham Rasulullah ni berakhlak mulia, lemah lembut. Dia tak tengok Rasulullah pergi perang. Rasulullah pergi perang 2 bulan sekali. Dia punya purata yang boleh dikira. Kalau dia tak pergi pun dia hantar askar untuk pergi perang masa di Madinah. Dalam tempoh 10 tahun tu tak kurang hampir-hampir 60 peperangan. 60 peperangan dalam tempoh 10 tahun. Bayang tau betapa kerapnya Rasulullah turun perang. Jadi agak-agak Rasulullah macam tu kan, bukan tasbih Allah bihamdi, Allah bihamdi. Siapa saya nak cerita gitu? Pasal ada orang faham agama Islam ni agama lemah lembut, berakhlak mulia. Jadi antara mulia ni tak boleh kasar-kasar, tak boleh sebut Wahabi, tak boleh kata bodoh, bengam, tak boleh. Ni kasar ni tak sesuai. Itu yang Nabi pergi perang tu, nak kata apa? Yang Abu Jahal, Abu Lahab terbunuh dalam peperangan tu, orang kata kita apa? Kau lupa ada perang Badar, kau lupa ada perang Uhud, kau lupa ada perang Khandaq, kau lupa Ghazwah Tabuk, Ghazwah Hunain. Perang je dekat 60 perang dalam masa 10 tahun. Bayang tak? Kita tahu 13 Mei je. Tu pun heboh satu Malaysia. Tahu apa? Bukit Kepong. Bukit Kepong ya. Lenggong tak ada apa, tak ada bunyi apa. Kelah Hulu lagi tak bunyi apa. Sikit kita bunyi gini sikit. Maksud apa? Nanti kita bicara macam ni. Ada orang marah ni, apa ustaz ni kasar sangat. Tempat kasar kena kasar kita. Dia tengok kita duk mengajar kasar, kasar lah. Cuba tengok kita mengajar tasawuf, tengok lembut pada Tok Guru Umum lagi. Sebut kita. Kita memang kalau sampai tahap yang memang kita kena sedar kita ni abid makhluk Allah Ta'ala.
fakir kepada Allah Ta'ala. Nak rasa apa? Takkan nak bengih? Fakir, dhaif, la quwata illa billah. Tak ada daya upaya kita, melainkan Allah yang beri. Hebat macam mana pun, dengan Allah Ta'ala terlalu lemahnya kita. Apa yang ada kat kita ni tiada lain melainkan hanya limpah kurnia dia. Itu okey dah. Satu, kita faham dalam bab ketuhanan, baru kita akan tahu hidup ni macam mana. Oh, dengan makhluk ke Tuhan? Kita punya matlamat bukan makhluk. Makhluk ni dia ujian. Hatta kita kat kita ni pun, kita pun makhluk. Kat kita pun ujian macam-macam. Yang tu yang kita kena mengaji ni untuk mengaji macam mana nak jadi orang yang boleh takarrub pada Allah Ta'ala. Tu yang istilah kena jadi abid, jadi salik, jadi salih, jadi syahid, jadi siddiq, jadi warasatul anbiya. Itu istilah-istilah kedudukan, staging, stage orang-orang yang salih yang Allah Ta'ala mention dalam Quran. Salihin, syuhada, siddiqin, nabiyin. Nabi sekarang tak ada dah, ada pewaris Nabi. Macam mana nak duduk habis-habis tidak nak jadi salih berakidah ni macam mana? Mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayah kita, bagi kita boleh dapat duduk tempat tu. Yang tu bagus, mutmainnah. Boleh dah kawal nafsu, hilangkan rasa apa yang ada kat kita ni, rasa keakuan aku ni. Kalau terasa apa, istighfar cepat-cepat, terus zakarullah, fastaghfaru li dzunubihim, minta ampun, ya Allah, aku dah rasa diriku hebat, astaghfirullah, ya hebatnya engkau. Wa innal izzata lillahi jami'a, kemuliaan ni milik Allah semuanya, aku tak ada apa pun. Baik. Macam mana pun ada gangguan daripada antaranya Pak Wahab ni, ganggu sungguh. Satu kena gocoh kat dengan dia, bertumbuk kat dengan dia. Kita tak cari musuh, tapi bila musuh ni merosakkan kita, kena bubuh kat. Istilah kena belajar ilmu mempertahankan diri, bukan ilmu menyerang, ilmu mempertahankan diri. Kaedah kita tak ada protect shield. Virus pun senang serang, okay? Ilmu nak kena Wahabi tak ada. Wahabi mudah masuk, jadi kena ada protect shield. Lepas tu kena apa? Kena ada senjata pula. Puff, macam mana nak bagi? Ni kita dah belajar tahu lah. Wahabi yang pahaman tak masuk, ada protect shield. Ni aku la ilaha illallah, aku tak rosak akidah aku. Salah khalah macam mana? Ni senjata aku pula, aku nak bubuh kamu. Abang Malik dah selesai lah. Ni Abang Hanifah pula. Okay. Saya cerita teori sikit ni. Teori kena faham kan? Walaupun mengaji susah nak telan. Teori mesti faham. Memang ilmiah ni kadang-kadang dia susah sikit. Tapi jangan tak faham prinsip. Jadi cuba pula lah anak-anak. Ni saya tukang baca, saya kata anak-anak lah. Kat depan saya, Pak Tok Wan pun ada lah. Saja kita buat lawak gitu. Cuba anak-anak perhati perkataan Imam Abu Hanifah yang tersebut dalam kitab Al-Furqan juga. Muka surat 16. Muka surat 16 juga. Katanya, atana minal masyriq ra'yani khabisani. Masyriq tu musyrik, masyriq bukan musyrik, masyriqa. Ra'yani khabisani, jahmun mu'attalun, jahmun mu'attilun wa muqatilun wa musyabbihun wa qala aidan afrata jahmun fi nafyi hatta qala inna allaha laisa bi syai'in. Kitab ni syai'in ni semua dia tulis itu. Dulu type tak jumpa huruf hamzah gitu kan. Kalau perhati syai' dia semua dia tulis itu. Syai'in tu ditulis syai'kin. Maksudnya syai'in tu rumah ya. Bi syai'in. Hatta qala inna allaha laisa bi syai'in wa afrata muqatilun fil isbati hatta ja'ala Allah ta'ala misla khalqihi.
hatta ja'alallaha ja'alallahu hatta ja'alallaha tu maf'ul lu, hatta ja'alallaha ta'ala misla khalqi tu maf'ul sani. Yang tu dia kena ngaji nahwu tu. Saya tak ngajar je lah nahwu kan. Ni istilahnya ngaji mengisi PKP. Walaupun kita duduk pondok lah, tapi bukan mengaji ikut sistem pondok betul ni. Ini tera mengisi PKP, tera nak susun tempat persediaan mengaji yang kita cadang lepas raya nanti, yang persediaan dia full bulan Ramadan sebulan di sini. InsyaAllah panjang umur jumpa. Tak ada saya mati ya, cari orang lain lah. Tak tahulah umur nak ada tak ada. Rancang kita macam tu. Urusan kita, nyawa kita, semua dalam ketentuan Allah Ta'ala. Kita boleh merancang dengan apa diberi, wajib susun untuk menjana diri masyarakat, keluarga kita, anak beranak kita, macam mana nak pergi jalan Allah Ta'ala. Wajib lah tu. Berjaya tak berjaya sampai matlamat satu hal, tapi walaupun tak sampai tempat dia, setiap detik dan saat ni mesti betul dah dengan Allah Ta'ala. Tu prinsip tu. Elok. Bukan mesti berjaya ni bila kita dah berjaya, oh esok kita boleh buka pondok, orang ramai datang, tu berjaya. Oh belum berjaya lagi, baru nak mula. Oh nak mula. Bahkan dari sisi sudut berjaya ni, kita kena berjaya 24 jam berjaya dengan Allah Ta'ala. Masuk berjaya dengan Allah Ta'ala macam mana? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 24 jam. Siapa yang belum selesai tu wajib selesaikan hubungan dia dengan Allah Ta'ala, dengan Nabi SAW. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu matlamat tu, fardu ain tu. Semua orang Islam wajib ngaji. Itu yang kita baca kitab macam ni supaya boleh ada protect shield, boleh ada senjata sikit, boleh beri antibiotik, tak mau buih lah saya, ada antibody, ada imunisasi kan. Ada protect shield. Wahabi sorry, Syiah sorry, bengongiin sorry, bodohiin sorry, bengapiin sorry. Apa benda tu? Dengar lah saya sebut bahasa-bahasa itu kan. Liberalism apa semua sorry, ism sorry lah. Aku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mesti. Tengok kitab ulama, memang kita punya disiplin macam tu. Pondok je tu, tengok satu-satu ulama kita dah susun satu-satu. Tutup guru kita dah asuh satu-satu. Kita bila tak dapat asuhan tutup guru ulama ni, yang tu yang haru tu, nak harap TV. Jadi kita mesti duduk di bawah seorang pimpinan guru. Untuk berjaya, cari guru paling pakar, duduk bawah asuhan dia. Dan duduk mesti duduk dengan patuh, taat. Apa yang sepatutnya kita kena buat, kena faham itu kita kena buat. Lawan nafsu. Ada benda dia bagi jadual apa, kita duduk sini tak ada jadual lagi lah yang rasmi saya akan keluarkan nanti. Memang itu kan. Kalau macam ni belum ni. Yang ni saya pun tak ketahuan sikit. Tuan-tuan pun tak ketahuan je jadual kita. Ni mengaji saat cuti, saat baca kitab, saat tak baca kitab, saat letih tak lah berhenti lah. Saat baca lepas maghrib, lepas isyak pun sambung. Tak kena gaya lagi, sebelum subuh pun mengaji. Tengok ke lapangan lah kan. Letih tak bawa kan. Ni dulu. Ni isi PKP saat. Masuk jadual pondok full pondok. Memang ramai orang tu duduk tengok. Ulun nak main pondok tak tahu memang nak mengaji apa. Jangan hampa lari esok sudah. Macam itu sikit. Ada orang nak naik pondok, ada pondok. Dia tak tahu pondok ke mana. Saya pernah sebut pondok bukan tempat berehat. Pondok bukan tengok TV. Pondok bukan tempat hiburan. Pondok tempat mu nak keluar dari sini, mu jadi orang yang berpengetahuan, berjuang agama, tegak ke agama, balik kampung tegak agama, bukan jadi bengong tak ketahuan. Bukan duduk sini habis buang masa itu sampai nak mapuh duduk sini. Kasar kan. Mari sini ni nak jadi cerdik, balik kampung, orang kampung tak betul lagi betul.
Orang tak main masjid, kita main masjid. Orang tak ada azan, kita azan. Orang tak boleh jadi imam, kita jadi imam. Saya ngaji arwah Patih sebut itu. Kita ni mengaji ni, mu siapa? Mu main pada Johor. Balik Johor esok jadi tok guru. Tunjuk seorang-seorang. Ni, mu tua ke, mu cek ke, mu tok nek ke, tok wan ke. Mu kelik ni kata dia, mu bagi hidup orang lain. Mainkan mu mapuh. Kata bahasa tu kan, bahasa ulu ni. Jangan duk pondok pun mapuh dah. Nak jadi apa? Kasar sikit amal. Duk pondok mapuh. Duk ngaji pun mapuh. Tidur. Nak mapuh. Tapi bukan orang sini ni. Bukan sini. Afrika. Okay. Mudah-mudahan memang kita Allah Ta'ala bagi memang nak duduk sungguh, insya-Allah. Allah. Saya pun saya punya pengalaman hidup lah. Waktu saya paling sibuk duduk pondok lah. Istilahnya macam mana? Tak pernah duduk diam yang tu. Duduk pondok ni tak pernah duduk diam. Ada je aktiviti. Yang pasal tunggu dia dah suruh lah. Saya PKP pun tunggu dia ajar lah. Bagi ada aktiviti, jangan duduk saja. Duduk saja apa? Makan, mantap. Tak ada apa. Mana sembahyangmu? Mana selawatmu? Mana zikirmu? Mana tahajudmu? Mana duha mu? Kenapa tak ada semangat ni? Apa masalah ni? Mesti ada masalah. Takkan tak ada sikit pun terfikir untuk buat bekal sana. Apa masalah? Mesti ada something wrong situ. Memang Islam dah. Islam apa ni? Level apa? Dah makam soleh lah. Saja sebut kan. Ada orang saya makam makrifatullah dah ustaz. Kepala otakmu makrifatullah. Tak kucing. Siapa? Wudu ingat Allah dalam hati. Allah. Tak mula tak kucing saya. Elok kucing duk bunyi. Bunyi tak kucing lah. Bau masam. Tak kucing mu masam. Nak cerita apa ni? Okey. Tu cerita duk pondok akhir. Yang ni baca kitab ni sampai-sampai nak mengisi PKP. Ngaji pondok, tu yang saya sebut. Nak pergi baca lagi betul itu. Hatta ja'alallaha ta'ala misla khalqihi. Saya nak syarah tu lah, merepek panjang itu. Pasal nak boleh baca tu, makan masa tu, bukan 2-3 hari punya mengaji tu. Kalau tak pandai baca macam tu yang kena kelentong dengan Wahbi tu. Saya pasal Tok Guru masuk dah, baca je dia. Tak ya. Jalan lah tu, erak tu. Tak kena tu. Apa benda ni? Dia memang dia ajar gitu lah. Baca kitab itu lah. Baik. Artinya terjemah daripada perkataan Abi Hanifah rahmatullah alaih. Telah datang akan kita ni daripada sebelah masyrik. Bukan masyrik ni, masyrik. Masyrik ni sebelah timur. Masyrik, maghrib, timur. Nanti masyrik, timur. Timur mana ni? Wallahu alam apa yang dimaksudkan. Tapi asal terjemah masyrik tu timur. Timur negeri mana? Abu Hanifah duduk di mana? Timur dia di mana tu? Wallahu alam. Ya. Bahasa-bahasa ni yang ni kena tengok apa maksud yang disebut. Tapi kita bukan maksud cerita timur barat tu. Tengok dia nak cerita apa. Kata dia telah timbul daripada sebelah timur dua kenampakan yang kecil, ra'yani khabithani, dua pendapat yang keji tadi, kedua-duanya. Dua-dua ni pendapat yang buruk, dua-dua ni ekstrim. Ekstrim. Buruk, huduh kan. Dua-dua pendapat ni. Kedua-duanya. Pertamanya Jahmun. Pertama adalah pendapat Jahmu. Jahmu ni Jahmu bin Sufwan. Dia pengasas pahaman Jabariyah kan. Dia orang kata apa? Yang mengkerosong
atau menghampa, mengkosong tu. Ni ejaan Allah Tani ni kadang dia eja tu pelik sikit yang kita. Yang Jahmu bin Safwan ni, mereka ni mengkosong atau bahasa lain menghampa. Hampa. Bukan menghampa. Tu lain. Menghampa. Padi hampa maksudnya padi kosong tak ada isi. Tu. Dia mengkosong ataupun menghampa kedua-duanya. Menghampa. Kita baca terjemah tu. Satu. Jahmu. Yang keduanya muqatil, yang menyerupakan dengan makhluk. Yang keduanya kata dia, kumpulan ni dipanggil kumpulan muqatil. Yang muqatil ni kata dia menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Ya. Menyerupakan dengan makhluk maksudnya menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Jadi Jahmu dia mengkosongkan makna. Muqatil telajak pula sampai menserupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Dua-dua masalah. Dan berkata yakni Abu Hanifah pula, kata dia melajak oleh Jahmu itu pada nafi. Jahmu ni dia telajak nafi sampai nafi ayat Quran. Nafi mana? Nafi istiwa, nafi wajhu, nafi yadu, nafi ayun. Ni semua kita bicara dah. Itu maksudnya ayat Quran dia nak tanzih Allah Ta'ala sampai dia menafi ayat Quran tu. Ni telajak lah. Kaedah kita apa? Sekurang-kurangnya tafsiruha qiraatuha ataupun amiruha kama ja'al. Ayat Quran ialah ayat Quran, jangan nafi ayat Quran ialah ayat Quran sampai menafikan ayat Quran. Ni bukan ayat Quran. Kacau. Ada orang terlajak itu. Ada orang kena tak kenal, buta langsung Quran tapi nak cakap dengan Quran. Kadang buta langsung dengan hadis tapi nak cakap buat hadis. Ataupun dia celik sikit tapi celik macam orang buta khabar gajah besar. Dia punya ilmu hadis dia, Quran dia sikit tapi nak cerita Quran dengan hadis. Ada tangan dua kerak lepas tu nak menyelam masuk, nak ambil batu permata beratus-ratus meter di dalam air laut. Lautan Hindi. Itu bahasa dia. Jadi kata dia puak Jahmu ni dia melajak pada nafi. Dia afrata. Ya, afrata Jahmun fi nafi. Sehingga berkata ia sesungguhnya Allah bukan ia sesuatu pun. Dia kata Allah mustahil Allah Ta'ala ni sesuatu. Allah Ta'ala ni dia bukan sesuatu apa pun. Allah Ta'ala ni Allah macam seolah-olah Allah ni hayal lah. Saya tak berhati elok pendapat dia ni, tapi kalau ikut asal dia semua ni, Jahmu ni sampai tahap macam ni. Seolah-olah fahaman ketuhanan ni satu falsafah gitu saja. Tak ada realitinya. Tu yang dia kata sampai dia intikad Allah Ta'ala ni laisa bi syai'. Allah Ta'ala ni bukan ada apa sebenarnya. Dia hanya perasaan ketuhanan. Kalau ada faham itu salah tu. Gila. Ni sampai menafi Allah Ta'ala ni. Ya kan? Kita taklah sampai tahap tu. Tapi dengar. Ni pun saya ngaji kena sepak saya. Bukan sepak pipi, kena sepak bagi sedar. Apa dia? Kita pun kadang kita taklah sampai tahap menafi Allah Ta'ala. Tapi hati ni tak pernah zikir, tak pernah ingat, tak pernah sedar, tak pernah ada akidah pun dengan Allah Ta'ala. Tu sama dengan Jahmu. Tak pernah sebut nafi dengan mulut, tapi tak pernah isbat dengan hati. Dengar elok ayat tu. Kita memang tak pernah nafi Allah Ta'ala. Dengar elok. Tapi kita tak boleh faham betul-betul sampai kita isbat Allah Ta'ala. Itu masalah. Kalau orang isbat Allah Ta'ala ni maksudnya macam mana? La ilaha illallah. Aku makhluk Allah. Allah jadi aku. Allah bagi rezeki kat aku. Aku kenyang ni, dia bagi kenyang. Rezeki ni daripada roti canai, mi rebus,
apa bubur Asyura apa ini, ikan mak. Oh, jenuh cerita makanan ini. Sampai puak mari tetamu pun dia kata, kami main makan di sini. Sampai macam tu. Ada orang tak faham, sudah dengar kami cerita apa. Saya pun tak pernah terfikir gitu. Demo pun tak pernah fikir gitu. Ada je main-main tu. La haula wala quwwata illa billah. Saya siap pesan dekat kita punya chef. Apa dia? Usah masak lah ni. Sampai tadi dia confirm, Ustaz, betul ke saya tak payah masak ni? Saya nak mengemas betul. Tak usah masak. Tak apa. Ni hak makan pagi tadi pun tak habis. Roti canai ada berapa keping? Ada orang beli 10 ya. Tengok-tengok ada lebih 15 keping. Main mana ni? Saya beli 10. Siapa dia main tambah ni? Main ni. Order mi kari. Mi apa? Mi kuah. Mi rebus. Order mi rebus. Siap main bubur lambuk. Bubur lambuk lah. Bubur syura. Sedap lah tu. Kat sebekas makan. Saya cerita ni. Ni cerita apa ni? Cerita ada benda kita tak pernah terfikir. Kita buat benda lain. Ada benda yang min haitsu la yahtasib. Minta 10,000, terkumpul 20,000. La haula wala quwwata illa billah. Saya minta lantai atas, esok bawah pun tukar, tapi tengok esok nak buah kayu kat ke, buah kapek ke, tengok dah bagi nak buah ni ada tempat panas sikit, buah ekor sikit itu kami ni tak ada sangat, selalu bemak tu lah kan, dengan berkelubung, dengan tutup cermin, kipas pula satu, panas pula, angin pula tak pusing. Kesian tak, bubuh lapik sikit lah. Memang ada orang nak bagi pun. Ada orang tanya lagi, ada apa-apa? Cerita lah Ustaz, kami nak agak peluang kata dia, kami tak nak pergi mengaji, kami bagi orang mengaji pun padat lah kata. Tak sungguh saya sebut ni. Saya balik ke Lahulu kemarin, jumpa beli-beli sambil duk beli ikan nak tinggal siapa yang ada di rumah kan. Ni dia tegur tu, Ustaz, duk tengok Ustaz lah ni dalam Facebook Ustaz kalau ada apa-apa nak pakai apa-apa cerita-cerita lah kami sama kami pun nak jugalah kongsi dengan Ustaz kan. Kami nak pergi ngaji tak ada Ustaz tengok Facebook lah, tapi tempat Ustaz tu kami nak jugalah sumbangan kami pun bukan ada apa pun, bolehlah bagi duit sikit-sikit tu. Dia nak ke apa tu, kita tak bagi, dia mau minta. Jadi asal nak sebut, jangan jadi Jahmu ni. Memang dia nafi Allah Ta'ala macam tu. Kita memang Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kita Islam sejak kecil, kita memang tak pernah nafi Allah Ta'ala. Tapi jaga, bodoh kita, bengap kita, tak retinya, tak faham kita dengan Allah Ta'ala ni, hampir macam kita tak pernah bertuhan. Sorry saya sebut gitu, kasar sikit lah. Saya mengaji pun kena sepak lah tu, dengar tu. Allah, betul dia cakap ni. Betul, kita tak pernah rasa bertuhan. Memang kita sebut Allahu Akbar, tapi setakat mana kita punya rasa Allah tu Tuhan aku. Memang tu Allah Rabbi, pegang lutut, sorry saya sebut pegang lutut, pegang betih Allah. Astagfirullah, la ilaha illallah. Rupanya mengeluh, tak ingat Allah Ta'ala sikit pun. Sorry saya tak sebut siapa-siapa, terasa nasib ni pasal kena mulut Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Aduk selawat apa ni? Kena selawat pun tak betul. Jadi nak cerita apa ni? Bagi faham elok-elok, nak isbat Allah Ta'ala. Nak isbat Allah Ta'ala tu maksudnya nak tasdiq ke Allah Ta'ala, membenarkan Allah Ta'ala, mengiyakan Allah Ta'ala. Kita ada full precaution ke Allah Ta'ala. La ilaha illallah, Allah ni ilah aku. Kalau saya suka sebut macam ni guru punya ibarat lain, saya nak sebut saya punya ibarat. Pasal saya sebut ni bila ngaji, saya terlintas masa saya mengaji sekolah kebangsaan tu, dia suruh buat satu karangan, aku sebuah basikal misalnya. Ya, pernah belajar macam tu kan. Asal saya daripada besi buruk, duduk dalam bumi, proses buat keluar pada bumi, aku dibakar, membentuk rod-rod keluli begitu, bentuk macam ni, aku dipotong, dikerat, membentuk badan, kemudian ada buah tayar, buah getah, buah brek, apa-apa last sekali tayar pancit berkarat, habis-habis aku dicampak di longgok sampah. Itulah kesudahan kehidupanku.
Boleh buat karangan macam tu bagus, tapi tak cukup bagus. Pasal boleh buat karangan tapi tak menghayati dalam bab ketuhanan. Bab ketuhanan kena faham macam basikal buruk tu. Aku ni makhluk buruk. Aku asal tak ada, aku daripada setitis air mani. Allah berperintah, falyanzuril insanu mimma khuliqa. Setiap manusia mesti perhati daripada apa dia dicipta. Khuliqa mim ma'in dafiqa. Dicipta daripada air yang terpancut. Malunya nak sebut, tu asal kita. La ilaha illallah. Aku ni hamba Engkau ya Allah. Kau yang jadikan aku. Asal aku tak ada, ni aku boleh hidup. Anta khalaqtani. Kau yang hidupkan aku. La ilaha. Itu perasaan ketuhanan tu. Kita memang tak jahmu ni. Kita memang bukan nafi Allah, tapi belum tahap isbat Allah Ta'ala. Nah, isbat ni yang kita sangka kita dah yakin, dah iman dengan Allah Ta'ala. Dengar elok ayat tu. Adakah betul dah isbat Allah Ta'ala? Adakah betul-betul dah tasdiq Allah Ta'ala? Itu istilah. Benar, adakah kita mengiyakan Allah Ta'ala? Tak kena gaya kita tasdik COVID-19 lagi daripada Allah Ta'ala. Nak keluar je pakai mask. Tengok orang tak ada pakai mask, lapor tak mudah. Langgar SOP. Aku repot lagi waktu. Repot kami. Takut virus tu lebih daripada ingat Allah Ta'ala ni. Ke Allah Ta'ala tak macam tu. Cuba keluar tu. Ya Allah, Kau yang bagi aku hidup ni. La haula wala quwwata illa billah. Aku ni janganlah lupa Allah Ta'ala. Ya Allah, Kau yang bagi kederat kat aku. Kau bagi aku melihat, Kau bagi mendengar. Kau lah bagi daya upaya aku. Aku boleh sampai ni pun dengan semua, dengan izin dan limpah kurniamu. La ilaha illallah. Ada macam tu. Bertuah dapat. Tapi kena bagi dapat. Tak lagi dapat, kena lagi dapat. Macam mana nak dapat? Tu yang suruh mari bulan Ramadan tu. Umpan berapa kali bulan Ramadan? Kena lagi. Saya pun tak tahu mana, tapi Ramadan ni di camp latihan. Memang latihan kena buat. Memang tak sibuk dah. Kita punya tukang masak pun, chef kita pun, dia tawar diri dah. Takat 500 orang dia boleh masak. Tak payah lah. Saya tak pernah fikir. Dia bagi kesanggupan itu. 500 orang boleh masak. Dia kata dapur tu kena ijah sikit Ustaz. Kalau takut 500 orang, kena buat ada 3 dapur. Mana dia abang tadi. Kena ijah sikit. Dapur tu tak padan ada. Dapur hard pressure tu. Kalau ada 3 dapur tu, 500 orang boleh masak insya-Allah. Saya boleh hebat. Doa bagi saya sihat. Nak sebab kat dengar tu pun. Tak ada tu patah kaki lah. Mudah Allah Ta'ala mudah kita semua. Dia sanggup tu. Saya pun 500 orang pengsan tu. Bulan puasa pula. Tapi saya pergi kat India tengok tok-tok guru, orang hebat macam tu tuan. Masya-Allah. Dia pada pagi sampai tengah hari, sampai petang. Duk ngapi lah. Puasa tahan, ibadat steady. Duduk kupas bawang, selawat. Dia tegur kita pula. Apa? Dia suruh zikir. Kami ada zikir khas kami kan. Zikir. Bawa bernafas tu. Jangan lupa nafas kan. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Ada nama wasi'ahu ilmu Allah kan. Suruh masya-Allah. Duk potong bawang. Macam lepas kudung buat kerja. Masya-Allah. Kita duk ngapi sikit. Baru tengah hari tadi sikit jemur pun. Merah-merah muka. Saya sebut saya lah. Saya lembek. Memang masya-Allah. Tapi bila dia buat tu kerana Allah Ta'ala, dia jadi kuat. Dia jadi kuat. Masya-Allah. Nak cerita apa ni? Memang dia ni menafikan, sampai menafikan, dia kata Allah Ta'ala ni bukan ada apa. Astagfirullah. Rosak ni pahaman ni. Jaga. Kita alhamdulillah dipelihara di pahaman tu, tapi jaga. Masih kita ni bengap lagi bab tu. Sorry saya punya bahasa ni. Saya nak kata tu, saya nak kata saya kan. Bengap lagi kita bab tu. Pasal apa? Belum sampai tahap hati kita ni betul-betul sedar dan ingat dengan Allah Ta'ala. Belum lagi kan.
Perlu banyak sangat latihan, bukan sikitnya latihan, banyak sangat latihan untuk kita nak dapat tahap tu. Hari-hari kepala otak apa? Inset. Contoh kan. Kepala otak apa lagi apa? Makan minum tidur. Nak pergi ke Allah dan Rasul tu jauh sekali. Jadi begap lagi nama dia. Kalau ada satu alat dah bubuh kat kepala otak ni, ting, rupanya 1% dia ingat Allah Taala. Tu pun di mulut kan. Sajalah buh itu kan. Oh tak boleh. Sebut tu lajak ni. Baik, ini Jahmu. Dia terlajak sampai situ. Dan melajak pula Muqatil ni pada isbat sehingga menjadikan ia akan Allah Ta'ala itu seumpama makhluknya. Ini terlajak lah. Atau istilah disebut sini Muqatil. Siapa Muqatil ni? Wahabi. Allah ada muka. Allah duduk di arah duduk Allah ada mata. Macam mana Allah Ta'ala kata? Kita kata macam tu, Allah ada mata, muka. Kata terlajak lah. Kita duduk tengah-tengah. Tak terlajak macam Wahabi. Tak pula menafi sampai menafi Allah Ta'ala daripada sesuatu. Tak. Subut wajhu. Bukan makna muka. Subhanallah. Itu makna juzuk. Mesti ada. Apa makna dia? Wallahualam. Duduk tengah-tengah. Inilah ummatan wasata. Itu yang kita dah belajar, salaf, khalaf. Itu perkataan Abu Hanifah. Jadi maksudnya pahaman macam ni, Imam Abu Hanifah dah bagi pernyataan, jangan terlajak menafi, jangan terlajak isbat sampai mengisbatkan ke Allah Ta'ala, sampai mengisbatkan makhluk ke Allah Ta'ala. Itu masalah. Jangan nafi sampai menafi Allah Ta'ala sampai Allah ni macam tak ada apa satu. Macam kosong kan. Subhanallah. Maka hendaklah anak-anak sekalian menaruh ingatan bahawa lajak kepada isbat akan Allah Ta'ala sehingga menyerupakan dia Allah Ta'ala ni dengan makhluk pun keji. Menafi Allah Ta'ala tu pun keji. Isbat telajak pun keji. Isbat telajak pun keji. Dan salah dan lajak pada nafi sehingga mengatakan Tuhan itu diri tak ada sekara, tak ada sekara habuk. Dia bunyi tu kan, bunyi tani kan. Tak ada sekara habuk pun. Bunyi pun tu kan. Tak ada sekara habuk pun. Tak ada sebesar habuk apa pun. Tak ada. Hanya pahaman yang jadi candu masyarakat. Itu komunisnya ideologi tu. Yang ni pun terlajak juga. Ni terlajak juga. Jadi yang ni pun kata dia keji dan salah juga. Maka hal ini di atas dua-dua terlajak ni bahaya. Terlajak mengisbatkan Allah ke makhluk pun bahaya. Terlajak menafi sampai nafi ke Allah Ta'ala sendiri pun. Sampai seolah-olah Allah ni tak ada sebetul habuk pun. Tu pun bahaya juga. Maka hal ini hendaklah anak-anak masing-masing simpan akan diri-diri, beri baik dan berlaku pada masa sekarang bahawa ada setengah-setengah kuli bagi musyabihah. Dia berapa kali dia sebut kuli ni. Buat Wahabi ni kuli musyabihah. Berkata ia, kata dia, Allah Ta'ala daud pihak atas pada arah. Ni kuli-kuli Wahabi, kuli-kuli Mujassimah. Mujassimah. Allah Ta'ala ni daud pihak atas. Atas tu bukan atas duk berdempet dengan arah. Allah tak berdempet dengan arah. Pasal dia dah jumpa dah, kata ulama kata mustahil Allah berdempet dengan arah. Dia kata apa? Allah duk atas arah ni, bukan atas arah. Allah atas arah lagi. Bengap juga namanya. Salah faham macam tu. Dia kata Allah Ta'ala daud pihak atas pada arah lagi.
Atas pada arah lagi. Ni arah atas pada atas arah lagi. Bukan atas ni arah duk atas tu. Dia asyik tunjuk itu. Allah duk atas arah ni kan? Bukan duk atas arah berdempet arah. Arah ni makhluk. Allah bukan duk berdempet atas arah. Allah atas pada atas arah. Ni apa ni? Allah ta'ala. Tu saya marah tu. Guna bahasa Allah ta'ala kerana firman-Nya. Pakai dalil ayat Quran pun. Mu tak reti ayat Quran kena kecing dengan Wahabi. Ramai yang kena kecing. Bukan cirik Prank kena cirik dengan Wahabi. Pada tu sedap. Lemak berkrim. Saja saya bunyi bahasa itu kan. Pasal apa kata krim? Ustaz ni bagus pak. Buka kitab satu. Ustaz ni tak baca kitab ni. Pergi je. Tu pun sembang lebih. Pergi dapat lah kamu. Tu yang lemak berkering tu. Kena cirit dengan Wahabi. Lemak berkering. Ada satu Wahabi lagi. Macam mana? Lembut ya. Kita wajib beriman dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni dia yang kata dia duduk atas arah. Ar-Rahman alal arsy istawa. Yang ni adalah fahaman ahli hadis. Jadi bukan Asy'ariyah dan Maturidiyah saja fahaman yang betul dengan ahli sunnah wal jamaah. Ahli hadis yang berpegang dengan Al-Quran macam ni pun masih ahli sunnah wal jamaah. Lembut ya. Atau lemak berkering kena kiri dengan Wahabi. Sedap. Warok tu go ni. Warok belah tak mu Wahabi gila tu ahli totok tu. Ya. Dalil dia pada Ar-Rahman alal arsy istawa. Dan ini ayat ialah muhkamah. Lagi hebat memang ni. Kita ada kata mutasyabihat, ada kata ayat muhkamah. Muhkamat. Pupuak ramai geng-geng dia ada kata ayat ni muhkamat. Allah yang kata Allah Ta'ala. Full stop. Muhkamat tu. Mainnya. Lagi pula kata dia kalau Allah Ta'ala tidak duduk di situ dan di sini pun tidak, di atas pun tidak, di bawah pun tidak, maka membawa kepada tiada Tuhan. Macam tu pula. Kepala otak sewi tu. Duk atas arah pun tak, duk dalam bumi pun tak, duk luar bumi pun tak, duk dua arah pun tak, duk atas arah pun tak, dalam arah pun tak, luar arah pun tak. Untuk Allah di mana? Membawa pada Allah Ta'ala tak ada. Jadi Allah mesti ada dia, mesti ada bertempat. Kalau falsafah lah dah. Falsafah apa ni? Falsafah kufur. Mengiktikadkan Allah Ta'ala bertempat. Dia memang falsafah kufur. Dia duk kata kita sifat 20 falsafah. Dia pun doktor falsafah. Dia pun pakai falsafah. Dia kata membawa kepada Allah Ta'ala ni tak ada. Pasal apa? Allah mesti ada. Dia mesti ada di tempat di mana dia ada. Dan Allah yang mention, dia kata dia duduk atas aras. Kita pun bodoh. Kena cirit yang Wahabi. Kena sekali lagi. Lemak berkrim. Saya sebut tu nak menunjukkan popok Wahabi macam tu lah dia terima. Jelas, mantap. Penjelasan yang padu dia dah. Padu. Tu lemak berkering tu. Ini teh apa? Teh mentega, teh butter, kopi butter. Lemak berkering. Teh butter ais. Beku habis mapuh kolesterol. Saja bunyi gitu sikit. Astagfirullah. Dan mustahil tak bertempat. Jadi Allah mesti bertempat. Mustahil tak bertempat. Dia yang kata dia duduk di tempat. Tak tengok ke hadis jariah. Kita bicara dah hadis jariah. Itu tempat dia rujuk. Aina Allah fis sama wa hiya mu'minah atiqha. Merdeka kan hamba ni. Dengan sebab kata Allah ni fis sama, beriman. Jadi orang beriman kata Allah fis sama. Jangan. Sedih. Tadi bola tak mau kena cirit. Tu lemak berkering tu. Saja saya ulang 3-4 kali tu. Dia real sikit.
Saya nak cerita apa? Tak lemak berkrim ni. Saya teringat. Zaman lah ni kot tak ada sangat. Satu masa dulu, zaman baru tak baru pun lama ya dah. Bekon 6-7 tahun dulu kan. Anak-anak muda kita, dia zaman tu ada kuat isak gam. Ada satu masa dulu. Orang Melayu ni sampai pening isak gam. 6-7 tahun dengan lebih kurang tu 10 tahun dulu kan. Bunyi isak gam. Saja pergi beli gam dalam lok tu, buka tu, buah dalam plastik tu, tutup tu. Astagfirullah. Bila tak boleh beli gam, tu tak tahu. Saya nak cerita lemak berkrim tu. Betul. Tek lembu. Pikul lembu berak tu hak fresh baru fresh keluar tu. Pergi duduk atas bubuh muka ni tek lembu. Lemak berkrim. Tu habis. Dia tak tahu najis bodoh gila punya. Pada dia lazat. Dia nampak dia punya syekh ustaz dia, doktor dia. Katalah apa-apa semua dia telan. Lemak berkrim. Ya Allah. Saja bunyi tasbih waktu tu kan. Uslub Quran tiang Quran datang dengan uslub tasbih. Uslub tasbih, majazi, kinayah, mutasyabihat. Apa? Ayat-ayat macam tu tajam. Maka mustahil tidak bertempat. Ni masih kata Wahabi ni. Baginya ni pahaman Wahabi ni. Tak ni. Dah wajib bertempat. Astagfirullah. Kata dia, yang ni tujuannya dia nak cerita ialah Allah Ta'ala bertempat dia di atas arasy. Itu tujuan pokok ni. Kerana zahir itu firmannya, itu zahir firmannya Allah Ta'ala. Zahir terjemah ni. Dia pula terjemah istawa dengan mana berada, duduk, bersilau, bersemayam. Lagi pula hadisnya hadis apa? Hadis Mi'raj. Ni pun ramai yang puak Wahabi dalil tu. Rasulullah bertemu Allah Ta'ala kat mana? Kat langit. Tu dalil Allah Ta'ala di langit. Wah. Okay. Mengkuatkan hadis, dan hadis malaikat hafazah pun mengkuatkan. Dan Nabi SAW ketika berdoa angkat dua tangan ke langit pun mengkuatkan. Dan lagi lah. Nabi Isa pun macam mana? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mana? Bar rafa'ahu Allah ilaih. Kata dia. Allah Ta'ala angkat Nabi Isa ilaihi kepadanya. Nabi Isa duduk di mana? Duduk di langit. Jadi Allah duduk di mana? Duduk di langit. Allah yang kata. Allah Ta'ala angkat Nabi Isa kepada dia. Allah di langit, Nabi Isa angkat naik di langit. Itulah Allah di langit. Wah. Semua mutasyabihat. Kalau sekalipun dia bagi 1 juta dalil, bagi satu Inna Allah ma'ana. Macam mana nak buat yang Quran tu? Allah bersama dengan kita. Mu nak kata di langit, di arah, di langit, di arah. Tu nak buang mana? Inna Allah ma'ana. Kita bicara lepas pun kita bicara dah. Macam mana? Ar-Rahman ala arsy istawa. Ayat Quran, arash. Ada dalam hadis sebut fis sama, di langit. Di langit ke di aras? Jawab. Tak boleh ya? Memang tak boleh jawab lah. Try ya. Tak cakap pergi masuk geng Wahabi, kita tanya tuan dia jawab apa? Saya nak tahu tak? Saya tak rajin lah keling-keling dengan dia ni. Dulu rajin keling. Saya boleh agak lah jawapan dia nak bagi apa. Memang bukan jawapan kelakar. Ini jawapan. Jawapan dia semua kelakar-kelakar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Jaga sikit ni. Jadi hujah dia apa? Quran hadis peristiwa, Quran hadis peristiwa, Quran hadis peristiwa. Kita tak reti, kena cirit sekali lagi. Prank, lemak berkering. Mantap ustaz ni berdalil semua Quran hadis. Tu pun tak faham lagi. Saya doakan moga-moga ustaz ni dapat hidayat memahami dan memuji Muhammad bin Abdul Wahab. Dia tolong doa untuk kita. Masya-Allah.
Anak-anak yang dihormat, marilah kita simpankan diri kita daripada masuk campur dengan bawakan itu. Jangan duk masuk campur lah dengan bawakan ataupun pahaman-pahaman yang batil macam ni. Kerana Allah Ta'ala bukannya jisim dan jirim, maka bertempat baginya. Pasal bertempat ni memahamkan jirim, jisim. Subhanallah. Itu yang nama mujassimah, musyabbihah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak layak dan layak ia pada sabat, isbat dan mentashbih dengan makhluknya. Tak layak dan tidak layak dan lajak. Tidak layak dan lajak. Tak layak satu Allah Ta'ala nak serupa dengan makhluk. Sebab tu dah lajak dah kalau pada isbat dan mentashbih dengan makhluk. Menserupakan Allah dengan makhluk ni istilah terlajak dah. Lajak dah. Terlajak. Maka masuklah dalam lajak muqatil dahulu yang disebut oleh Imam Abu Hanifah. Dan katanya lagi, kalau Allah Ta'ala tak duduk di situ, di sini, yang dinakal tadi, memang Wahabi kata itu antara pahaman mereka, hujah mereka macam ni. Kalau tak duduk sana, tak duduk sini, Allah duduk di mana? Saya teringat masa saya duduk pergi ziarah Wahabi lah. Pergi ziarah petani dulu, masa saya duduk ngaji. Awal-awal duduk pergi ngaji dulu, pergi ziarah petani. Masa tu masyhur dah belah petani, kelahi dengan Wahabi. Sana tutup guru, sana kelahi sungguh tentang Wahabi ni. Kelahi sungguh. Wahabi memang kalah, tak ada lawan lah bahasa dia, tapi degil, itulah degil kan. Tu dia kata. Antara kaedah dia hujah gini, dia kata, kalau Allah Ta'ala tak ada di situ, di sini, lajak kepada nafi seperti lajak dia lajak pada nafi, dan seperti lajak Jahmu dahulu itu. Sopa macam Jahmu nafi, ni lajak isbat sampai bertempat. Lajak, terlajak. Terlajak. Cuma dia lawan ia akan Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Dia lawan dengan Abu Hanifah. Dan dia punya fahaman disebalik pada Jahmu. Muqatil ni disebalik. Ni telajak nafi, ni telajak isbat. Kerana ada pada akhir perkataan Abu Hanifah begini kata dia, wa man tawahhama anna lil haqqi makanan fahuwa musyabbihun. Fahuwa musyabbihun. Patutnya tak ada titik tu. Artinya siapa-siapa yang waham dan perasan-perasan ia, siapa yang duk sangka-sangka, dia rasa-rasa pada itikad dia Allah Ta'ala tu, kata dia, ada bagi Tuhan yang sebenar itu tempat. Allah ni ada tempat. Allah ni ada tempat dia berada, wajib ada tempat. Takkan tak ada kat sana kat sini, dia mesti ada dia mesti ada bertempat. Ini pahaman telajak Wahabi ni. Maka orang itu namanya menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Ini nama dia musyabbihah. Ambil kataan Abu Hanifah. Maka nyatalah tak habis lagi, panjang lagi. Dia nak sebut bagi kita faham sungguh-sungguh, tak reti tak mau dengar elok. Situlah dulu. Panjang umur, jumpa esok insya-Allah pas subuh. Masih supaya jangan kita ikut sama sekali pahaman-pahaman yang silap ni. Bagi ada protection betul-betul di situ. Mudah-mudahan kalau yang tak reti bagi reti, kalau salah faham boleh betulkan faham, dan jangan cuba bermain di halaman mereka. Itu nasihat dia tadi yang saya ulang sikit. Maksud bermain di halaman mereka, laman-laman web mereka, website mereka, Instagram mereka, grup WhatsApp dia mau. Kalau tuan-tuan try nak pergi juga, jagalah tuan-tuan akan, kalau tak duduk tempat orang masak,
Kalau tak kena terbakar api pun, setidak-tidaknya tuan-tuan akan bau asap. Saya ada satu grup puak-puak tu ramai ustaz, cendekiawan, doktor-doktor pun ramai. Macam-macam doktor ada, doktor gigi pun ada tu. Ustaz-ustaz pun ada, balik pada pasal, balik pada petani. Tapi ada ustaz seorang ni balik petani, tapi dia rajin pergi ikut Wahabi. Dia share ni sama Wahabi, pelik tu. Dia rajin nak tengok Wahabi, pelik. Lagi dia tengok dia muskil sikit, ni macam mana, ni macam mana, ni macam mana. Pergi tengok Wahabi, pelik kan. Ni macam mana, suruh kita jawab. Boleh faham saya sebut apa? Saja pergi cari pasal, pergi dengar Wahabi, muskil macam ni, muskil macam ni, muskil sifat 20, muskil jirim jisim, muskil atom, apa jirim jawab pirit, muskil aurat, muskil ilmu makulat, ilmu muskil awasat asy'ari sendiri, muskil salaf khalaf, muskil takwil pun muskil, semua muskil. Pasal apa? Saja pergi tengok Wahabi. Saya malas nak komen dia, saya komen ayat pedih kan. Tapi ada macam tu, ustaz tu. Kita buka ayat tengok dia share Wahabi, buka ayat share Wahabi. Astagfirullahaladzim, pelik tu. Dan memang tengok gaya tu dia Wahabi. Kita tuduh dia, ada geng-geng saya duk tuduh dia, marah dia kan. Kata mana anda tahu tu akidah anak. Akidah pun memang kadang tak cakap, tapi perbuatan hang tu menzahirkan hang siapa, okay? Dia tak apalah. Tapi dia untuk share tu Wahabi, sikit Wahabi. Na'udzubillah. Jadi nak syak itulah, jagalah. Jangan duk rajin tengok tempat-tempat macam tu. Dan ada tempat dengan kita dah belajar ni, ada tempat kita boleh cam nanti. Tempat-tempat berakidah tu dia sebut sewil ya. Berhati-hatilah dengan mereka. Gunalah prinsip bahasa Inggeris, beware of dog, beware of them. Beware of them maksudnya jangan pergi langsung kat mereka, jangan beware at them. Dengan dog bukan beware at dog, tapi beware of dog. Tak faham bahasa Inggeris, kita tanya dia mah. Saya tak aurat, saya dah ajar bahasa Inggeris dulu. Lain tu, beware of dog, beware at dog. Dengan Wahabi bukan beware at Wahabi, beware of Wahabi. Tak faham tanya lain. Saya minta RM50 penderah nak jawab tu bahasa Inggeris. Maka nyatalah Allah. Ada soal? Keji lah, salah. Ya, maksudnya keji sangat akidah dia, salah akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana wa nur hidayatika kama nawwartal ardha bi nur syamsika abadan abadan. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله. اللهم صل أفضل صلاة على أسد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك وبلاد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك وبلاد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله